Kembali bersama kami di Wanita hari ini dan seperti yang telah pun kami janjikan sebentar tadi, kami nak kongsikan kepada anda antara menu-menu istimewa berasaskan cengkerang ini. Bersama dengan saya ketika ini, kita bersama dengan Puan Azah Abdul Aziz. Apa khabar Puan? Waalaikumsalam. Khabar baik. Alhamdulillah. Pakai face mask kan tak dengar sangat. Kena cakap kuat betul tak? Okey. Dan hari ini antara menu yang menjadi kegemaran rakyat Malaysia. Menu yang pertama ini kita nak kongsikan menu creamy mussel Uncle Spices daripada Uncle Crab Shah Alam. Okey, apa bahan-bahan yang diperlukan untuk kita buat masakan kita ni? Butter ataupun gandum, susu. Ni bahan utama dia lah. Sos Uncle Spice dari kedai kami lah. Okey. Lepas tu masa. Okey. Kita sambil-sambil cakap, kita boleh sambil-sambil buat dan tunjukkan kepada penonton kita. Ini antara bahan-bahan asas yang mudah yang ada dekat rumah kan. Okey, kalau kita cakap tentang mussel ni, ada setengah orang kalau cakap tentang makanan-makanan berasaskan cengkerang ni, ada orang suka makan mussel, ada orang dia tak suka. Kadang-kadang silakan. Boleh tukar dengan lala. Boleh tukar dengan lala. Kadang-kadang ada orang suka makan yang saya tak tahulah nama dia apa. Kadang-kadang saya bagi kepah, kadang-kadang yang dia macam halu-halu sikit, lembut, dia warna putih tu Puan. Lala kot. Ada orang panggil anak dara kan, ada macam-macam kan. Okey, kalau kita nak cakap tentang makanan laut ni, semalam sahabat saya dia cakap dengan saya, dia kata kakak esok bila nak buat demo masakan tu, saya dah baca, dia kata rupa-rupanya makanan laut yang bercengkerang ni kadang-kadang ada banyak toksin dan sebagainya. Kalau tak cuci dengan betul, kalau kita tak buat betul-betul kan. Jadi macam mana kita nak tahu bahawa bahan masakan kita ini dari segi cuciannya bersih, dari segi kulitnya dimasak ataupun bagaimana? Biasa saya celur dululah. Bila kita celur ataupun sebelum kita celur tu kita rendam dengan air garam. Okey. Lepas tu kita celurlah sekejap. Sebab tak boleh celur lama. Kalau celur lama dia jatuh isi ni. Okey, maksudnya sebelum kita nak masak, kita rendam dengan air garam, kemudian kita celur. Itu yang saya suka juga nak tahu sebab ramai juga kan dalam kalangan penonton kita ni kadang-kadang bila kita dah rendam ni, dia akan jadi liat pasir kan? Keluar pasir. Ataupun kadang-kadang kita masak lama, dia mungkin jadi liat dan sebagainya. Betul. Macam mana kita nak tahu berapa tempoh waktu yang sesuai sebenarnya untuk kita masak supaya dia tak overcook, supaya dia tak liat? Biasa kalau saya celur pun saya celur dalam 2 minit macam tu je. Tapi pastikan air tu mendidih dahulu. Okey. Alright. Okey, sekarang nak masukkan apa? Sos Uncle Spice lah. Okey. Kita masukkan sos. Ini bahan-bahan yang mudah untuk sebenarnya kita boleh lakukan sendiri di rumah. Menggunakan apa sahaja bahan-bahan asas yang kita boleh ada. Kalau tak suka masa, kita boleh gantikan dengan lala. Kalau katalah tak suka lala, bolehkah kita gantikan dengan kerang? Boleh. Boleh juga? Boleh. Prosesnya sama? Sama. Kita mesti kena rebus dahulu? Celur. Celur dahulu? Kalau rebus lama sangat. Okey. Celur air panas. Kita didihkan air panas dulu, kita celur sekejap je. Dalam 2 minit, angkat. Okey, kalau kita lihat ni dah pun mendidih, dah bolehkah kita masukkan mussel kita? Boleh. Kita masukkan begitu saja ya? Sebab kita dah celur, jadi kita dah masak ya Puan? Dah masak. Okey. Sambil kita nak biarkan mussel kita ni siap masak creamy mussel ni kan. Memang sedap betul kalau kita tengok makan dengan roti dan sebagainya. Apa lagi antara menu-menu yang popular di Uncle Crab? Kita orang banyak menjual pakai ketam nipah kan. Jadi antara yang famousnya yang ni lah. Ketam Uncle Spice. Ketam Uncle Spice. Ini kita panggil apa ni? Ini lala kam hyong. Lala kam hyong dan ini hasil daripada mussel creamy Uncle Spices. Ini kalau makan dengan mantau pan ni memang sedap. Saya dah pakai glove ni. Pakai glove ni maksudnya bolehlah kita makan kan. Okey Puan, kalau penonton-penonton teringin nak menikmati hidangan-hidangan cengkerang-cengkerang ni, bagaimana cara ataupun media sosial yang boleh mereka lihat apa antara menu lain yang terdapat di sini? Menu lain Instagramnya? Boleh tengok kat Instagram kami unclecrab.sa. Itu untuk Shah Alam punya kedai. Okey. Lepas tu Uncle Crab Kota Damansara, Uncle Crab KD lah. Okey, baiklah. Itu seperti yang dikongsikan. Dan kami nak kongsikan juga kepada anda penonton-penonton sebelum kita nak kongsikan antara menu-menu lain. Dalam laporan ini kami nak kongsikan apakah sebenarnya yang perlu kita tahu sebelum kita nak makan makanan laut ni, apatah lagi makanan laut yang berasaskan cengkerang ini. Kita saksikan laporan ini. Adakah anda penggemar makanan laut?
Jika anda menyukainya, sudah pasti pelbagai menu kerang-kerangan menjadi pilihan utama untuk dinikmati. Terdapat pelbagai jenis makanan laut yang memiliki cengkerang. Antara yang popular ialah tiram, kupang, kepah, kerang, lala, siput sedut dan banyak lagi. Bagi mereka yang menggemarinya, kesegaran setiap gigitan pasti memberi rasa dan keenakan yang tersendiri. Walaupun ianya merupakan antara makanan laut yang menjadi pilihan ramai, namun para penggemar perlu sentiasa berhati-hati sebelum menikmatinya kerana kerangan merupakan antara makanan yang dikatakan boleh menjadi punca keracunan disebabkan oleh pencemaran virus dan juga bakteria berbahaya dari air yang tersimpan di dalamnya. Justru perlu diingatkan sebelum memasak hidangan ini, pastikan anda membersihkannya dengan betul bagi mengelakkan sebarang risiko keracunan berlaku. Bagi peminat-peminat makanan laut, peminat-peminat menu cengkerang, rugi tak bersama kita di Wanita hari ini. Kita terus saja ke menu kita yang seterusnya. Saya tengok makanan menu cengkerang di hadapan saya ini tak sampai dah tak terkata dah sebenarnya. Tapi apa-apa pun kini kita bersama dengan Puan Suwarin Jinda. Atau lebih mesra dengan panggilan Kak K. Ya. Okey, Kak K. Hari ini kabarnya kita nak buat ini ni. Udang galah masak asam kan Ya, masak asam Jawa. Masak asam Jawa. Jadi terangkan kepada kita bagaimana agaknya kita nak buat menu ni. Menu ni kita bahan-bahan dia asas kita ada air asam Jawa. Kita ada gula gabung atau nisai. Alamak, ini kalau nisai ugat untuk kita buat somtam ke apa? Macam ni okey, nisai Thailand je. Kita ada bawang merah. okey, Kita ada sos ikan. sos ikan. Ya. Lepas tu kita ada apa ni? Bawang goreng. Bawang merah goreng. Aha. Dekat tumis dulu. Tumis bawang merah dengan bawang putih sikit. Ya. Tengok kalau kita berbual dengan Kak K ni kira dengan kecek Kelantan ni. Memang pasal kerana kafe-nya di Kelantan. Okey. Nanti kita nak tengok juga menu-menu lain. Okey. Tapi sekarang ni maknanya kita nak buat kuah asam Jawa dia itulah. Tapi sebelum itu mungkin kita nak terangkan kepada penonton maknanya udang ini. Ni udang jenis apa ni Kak? Kalau Udang galah. Udang galah ni kita dah goreng terlebih dahulu. Ya, goreng dengan tepung. Kita goreng dulu dengan tepung. Okey. Dan kemudian nanti kita akan siramkan dengan kuah asam ni. Okey, baik. Jadi sekarang ni kalau penonton-penonton tengah melihat apa nanti kita kongsikan yang ada dalam kuali tu. Okey, seterusnya kita masukkan apa? Asam Jawa. Asam Jawa. Ya. Okey, baik. Tumis ya. Maknanya kalau saya tengok bawang tu rasa macam dia dah naik bau dia dah bau asam Jawa Ya, betul. Okey. Baik, sambil-sambil tu juga saya tertarik sebenarnya ni Kak K, kalau orang tanya ni jarang-jarang tengok ni, ini mana nak dapat ni gula ni? Biasa dari Thailand lah. Okey. Selalu kalau nak kita panggil apa gula ni? Nise. Okey, Thailand nise. Nise. Okey. Nise juga. Siapa nak buat dia kena cari nise. Nise somtam. Untuk kita buat somtam. Okey, baik. Kita masuk nise. Okey. Baik, kita dah tahu bahan-bahannya untuk buat kuah asam tu, tapi sambil-sambil tu juga kita nak menyiapkan kuah asam tu, kita nak tengok juga. Ini yang buat saya teruja daripada awal tadi sebenarnya. Tengoklah kita ada berbagai menu di hadapan kita. Okey, mungkin Kak K sambil-sambil memasak tu boleh kongsikan dengan saya. Apa ini? Yang ni set mukbang, ada menu dekat kedai akak juga. Okey. Lepas tu set mukbang ni kita makan dengan somtam. Set dia sekali. Lepas tu ada lobster telur masin. Ni, ini menu dari kedai ni juga. lobster telur masin. Ya, soto es ni kan. Ui, ini besar betul udang galang. Macam ni kira nampak macam sekilo tak? Lebih kurang? Dekat sekilo dekat. Dalam sekilo Ya, betul. Okey, dan kemudian tu, ini apa pula ni? Kita ada udang galah bakar cheese. Ni kita ada cheese. Jangan bakar biasa. Okey, udang galah bakar cheese tapi dia makan dengan sos hijau. Okey, ni masam-masam pedas kan? Ya, masam pedas. Ini pasal kira macam Siam je style lah kan. Kalau Mak Salih dia cheese ni dia makan saja. Okey, tapi yang kita nak tengok nak kongsikan juga ini ni. Menara tiram ni merupakan yang saya dipahamkan Kak K bahawa ini antara menu terbaru di Sejinda Cafe Ya, betul. Okey. Jadi mungkin yang ini ni kalau orang tengok macam mana cara makan dia. Cara makan dia dekat. Okey, saya dah siap dah pula. Dekat Thailand kita ada set dia, kita ada paste tom yum. Maknanya cara makan dia kita ambil macam ni. Ambil dia pada ambil paste tom yum.
Masuk patternnya sikit. Okey. Okey. Oh, ni cara makan tiram di sana. Okey. Kemudian Lepas tu kita rasa hijau. Yang kena maknanya di satu sapukan aja atas ni. Ya, bungkus sini. Wah. Lepas tu perak asam limau. Perak asam limau. Kalau rasa nak pedas lagi, tambah lado. Tambah okey. lado. Saya bila tengok macam ni, saya tak berani nak makan terus. Tapi insyaAllah sekejap lagi saya akan cuba. Tapi ini kalau kita lihat, kalau macam tiram ni, agak-agak dia selalunya kalau dijual di kedai berapa harganya ni? Kedakak ada satu set, ada 4 ekor. 4 ekor besar, RM45. Hui, berbaloi. Ya, 4 ekor besar. besar-besar macam ni, RM45. Ya, besar. Okey, sekejap lagi saya akan cuba Kak Kek. Ya. Okey, kita kembali ke kuah asam kita ni Kak. Okey, seterusnya tu. Ni sos dia. Campur. Okey Kak, yang dalam tu sos apa dah dicampurkan dengan cili kering semua Ada cili kering, sos dia juga. Okey. Tapi kita pekatkan awal tadi, campur sikit untuk nak siram dia. Ini siap lah. Baik, okey, selain daripada menu-menu yang ada di hadapan kita ni Kak Kek, apa lagi menu ada dekat Sujinda Cafe ni? Sujinda Cafe kita ada miang prah, ada daging harimau menangis. Yang famous dekat Kedakak. Okey. Makanan Thai lah. Banyakkan makanan Thai. Okey, kalau katalah mereka nak menjengah mungkin ada tak Facebooknya ke, Instagramnya ke, boleh kongsikan bersama dengan kami? Dekat Facebook boleh follow Suwalin Cina Cafe atau IG Suwalin Cina Cafe juga. Okey, kalau pergi Kelantan pergi kat Suwalin Cina Cafe Jalan Kuala Besar. Okey, jadi lokasinya kat mana tadi Kak? Jalan Kuala Besar. Jalan Kuala Besar. Ya. Agak-agak kalau macam ini ada kat Kuala Lumpur ni, saya kejap lagi saya dah pergi ni Kak. Okey, kita bercerita mengenai tiram tadi. Ini juga kita nak kongsikan satu kisah inspirasi di mana seorang ibu tunggal yang cekal, yang bangkit untuk mencari rezeki dengan mencari tiram dan kemudian menjualnya di pasar. Kita kongsikan kisah ini. Di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalannya. Itulah yang menjadi pegangan buat seorang ibu tunggal yang bekerja keras demi mencari rezeki buat keluarganya. Biarpun usianya telah hampir mencecah 60 tahun, namun itu bukan penghalang untuk Azizun Saad atau lebih dikenali sebagai Mama Julia untuk meneruskan pekerjaannya sebagai pencari tiram. Berbekalkan kudrat yang ada, dia mengakui dirinya berhadapan dengan pelbagai cabaran. Namun, iltizam untuk meneruskan hidup demi anak-anak menjadi titik tolak buat dirinya untuk sentiasa kuat. Saya bangkit, kena semangat untuk mencari rezeki bila saya tengok anak-anak. Kalau kata saya tak kuat, macam mana saya nak cari nafkah untuk anak-anak? Kalau saya tak cari, macam mana anak-anak? Bila mama pandang anak-anak, mama kena kuat. Kalau mama tak kuat, anak-anak mama nak makan apa? So, mama kena kuat. Meskipun mengetahui risiko tentang pekerjaannya, namun bagi ibu tunggal kepada 5 cahaya mata ini, dia perlu sentiasa berani berhadapan dengan sebarang kemungkinan ketika berada di laut, selain perlu sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Cabaran mencari tiram memang bahayalah sebab dalam ayak kita tak tahu macam-macam ada kan. Lepas tu cabaran dalam perniagaan kadang-kadang tak habis. Saya terpaksa kopek ambil isi, simpan dalam air. Lepas tu paket lain. Memang letih lah. Kadang ada masa hujan, ada masa ribut, ada masa bisnes slow. Kadang-kadang barang tu tak habis. Memang risiko lah. Nak beli ais lah, nak simpan ikan, nak simpan tiram apa semua. Memang mencabar lah. Kena kuat. Kena kuat. Bijak mencari ruang dan peluang, dia juga aktif menggunakan platform media sosial bagi menarik pelanggan serta turut berharap agar perniagaan makanan laut berasaskan cengkerang miliknya dapat berkembang maju di masa hadapan. Impian dan harapan saya nak tengok anak-anak saya berjaya. Lepas tu saya nak bisnes saya berjaya, bisnes tiram dan hasil laut saya berjaya dan berkembang. Dan saya nak support siapa-siapa yang nak berniaga tiram dan hasil laut. So, saya nak benda ni menjadi kenyataan.
Baik, semoga Mama Julia, pencari tiram tadi, terus cekal, terus tabah, terus mencari rezeki. Ternyata beliau seorang wanita yang hebat. Baik, di sini nampak tak? Okey, inilah tadi sos yang telah pun siap. Inilah dia udang galah masak sos asam, Kak Kay. Okey, jadi kita nak mengajak semualah berkunjung ke Suarin Jinda Cafe, dan kita lihatlah apa menu-menu yang ada di sana. Antaranya inilah yang cukup menarik. Jadi kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Kak Kay. Okey, terima kasih juga dia jauh datang ke Wanita Hari ini. Terima kasih sekali lagi. Okey, kepada para penonton, pastikan anda terus bersama dengan kami. Sekembalinya daripada berehat, kita akan bersama dengan Fiza Sabjan. Kabarnya sebelah ni ada Shell Out. Jangan ke mana-mana.